Sekali puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillah, kita dianugerahkan seorang pembimbing rohani. Tak perlulah kita mencari jauh-jauh separuh orang untuk mendapatkan seorang pembimbing rohani mengajak kita nakkan Allah semata-mata jauh. Sampai beribu-ribu batu pun disanggup pergi. Tapi di sini saya bersyukurlah kita ni sama-sama sahabat-sahabat saya ni, kita dianugerahkan seorang pembimbing ilmu di depan mata. Sehingga kan ini bukan untuk memuji-muji siapa-siapa tapi inilah anugerah yang kita harus bersyukur amat sangat yang kita dianugerahkan seorang pembimbing rohani di depan mata. Saya ulang lagi sekali. Jadi itulah satu kerugian kalau kita tak betul-betul untuk mengabdikan diri kita ni semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Kerana kalau kita sendiri pun tak sampai. Sebab satu perkongsian saya kalau kita dianggapkan kita ni setanding yang macam ini je ilmu Allah bagi pada kita, kita tak setaraf dengan orang yang pemimpin ilmu yang sentiasa hidup punya nakkan Allah je. Jadi kita nak setanding dengan dia tu tak setanding. Jadi kita memerlukan seorang yang hidup punya, walaupun dalam tidur dia berdoa kepada Allah. Dalam tidur dia berdoa kepada Allah, ya Allah, walaupun aku dalam tidur ini, kau jangan lupakan aku ya Allah. Jangan bagi aku lupa pada engkau pun ya Allah. Allah tu saya ingat pada kita. Dia berdoa kepada Allah dalam tidur dia pun dia mengatakan, ya Allah, dalam tidur aku ni pun jangan biarkan aku lupa pada engkau. Manakah kita nak cari insan yang begitu? Di mana? Jadi dalam masa yang sama, dikan yang diberi itu dalam tak semena-mena kita mendapat. Kita pun mengikut cara-cara dia. Cara-cara dia mengesahkan Allah Ta'ala. Dalam kehidupan dia tak nak yang lain. Bukan dia tak nak yang lain, tapi tak masuk. Jiwa dia tak masuk dalam apa kebendaan, apa yang sekali, apa pun yang nikmat-nikmat yang biasa-biasa ni tak masuk. Sebab dia dah meraksai nikmat yang sebenarnya ni sisi Allah Ta'ala. Saya diperlihatkan semalam sebab saya dah merasa, yang sebenarnya merasa kita menangis kerana kehilangan sesuatu. Kebanyakan yang kita nampak masyarakat kita sekarang. Tapi semalam saya nampak sahabat kita tu, dia menangis kerana dia nampak sesuatu. Dalam hati saya pun dalam diam saya menangis. Saya melihat dia menangis, saya pun menangis. Menangis dia tu bukan kehilangan sesuatu, tapi dia mendapat kebahagiaan. Dia tak pernah merasa yang kebahagiaan ini dapat, tiba-tiba dia dapat. Dia merasa ke, ya Allah, apa yang harus aku buat ya Allah, aku dapat engkau ya Allah. Sampai begitu sekali dia tanya diri dia. Syukurlah kita. Saya pun tak nak bercakap lebih-lebih sebab saya pun masih lagi dalam mencari keredaan dia. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, sama-samalah kita musabah diri, kuatkan iman kita, kuatkan kehendak kita, nakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja perkongsian ikhlas saya pada petang ini. Semoga menjadi pengajaran pada kita semua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun tak tahu apa nak cakap petang ni. Semalam dah cakap, tapi petang ni tak tahu nak sampai apa pun tak tahu. Ni nak tunggu ni sebenarnya. Jadi tunggu tu sebenarnya datang daripada Allah, insya-Allah. Ni tengah tunggu lagi ni siaran dia ni. Kan? Apa yang saya nampak sebenarnya, perkataan yang awak nak tulis hari ni,
pertemuan kerana Allah, perpisahan kerana Allah. Apa yang saya nampak semalam kan, perpisahan apa pun saya nampak, berkemungkinan, saya tak tahu, sekiranya bukan apa, bukan benar pun, tapi ada yang Allah Taala nak tajalikan. Sekiranya kita berpisah di sini, saya nampak dah dekatlah dengan bulan Ramadan ni kan. Sekiranya kita berpisah di sini, jangan kita berpisah dengan Allah. Semalam saya rasa macam, yalah, kata-kata Ustaz kata kan, kita yalah sebagaimana kita akan yalah berpisah. Nabi pun cakap last tu yalah, aku dah sampaikan semua. Nabi cakap kan, aku dah sampaikan semua, menyempurnakan semua, yalah, menyempurnakan semua Islam ni. Jadi saya nampak yang Allah bagi tahu tu sebenarnya kita akan berpisah sebenarnya. Tapi ingat, berpisah tu jangan kita berpisah dengan Allah. Itu yang saya nampak lah, yang Allah tajalikan, yang Allah Ta'ala letakkan dalam kita. Ajal, maut semua Allah Ta'ala yang letak di tangan Allah. Tapi jangan kita berpisah dengan Allah. Walaupun kelompok kita, lingkungan tauhid ni, kita berpisah walaupun kita tidak berjumpa di sini, tapi ingat, gelombang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu masih bergerak. Dia maha bergerak. Itu saja yang dapat saya cakapkan petang ni. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu je. Sampai tunggu je. Lagi lepas ni 5 minit eh. Sekejap je. Belum sampai lagi. Allah. Siap sampai. Ada lama Pis, ada kerja. Asyik tak ada? Datang apa? Ada asyik? Dia main datang ke? Macam orang tu bunyi ya. Tak ada habis tadi. Tak sampai. Jam je lah. Aris, anak Haji Latif. Cakap tak apa sikit je. Alhamdulillah, terima kasih. Adi. Adi dia bahasa dalam. Dia main kat dalam dulu. Adi, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua luahan hati, maknanya kegembiraan yang kita dapat dalam kita diberi pengetahuan di sisi Allah, bukan di sisi saya. Setiap kali datang berjumpa saya, sebenarnya bukan berjumpa saya, tetapi kita kenal yang si Hajiz dalam, bukan luar. Si Hajiz yang luar tu hanya nama, asma-asma Allah. Yang kat dalam tu yang mentajalikan tu tadi. Jadi setiap kali kita datang teringat dalam mimpi ke kat mana pun, kita tetap bukan nampak si Hajiz yang ni, tetapi kita nampak si Hajiz yang dalam, yang Hajiz ni sebenarnya tak ada. Yang ada hanya asma, nama yang dibagi oleh Allah, nama Hajiz tu tadi. Jadi bersyukur kita bila dah faham di situ, mana kita dah sentiasa dengan Allah, apa pun kita dah olahkan. Setiap detik, saat kita, masa kita semua kita olahkan untuk dah tak ada yang lain. Maknanya kita dah bahagia, maknanya kita dah ajar diri kita tadi. Berkehidupan hanya ada Allah saja, bukan ada diri kita, ada Allah. Jadi kita dah, ya Allah, Engkau juga yang tempa aku, ya Allah. Engkau yang skripkan aku jadi gini. Tak ada apa-apa hebatnya ibadah aku, ya Allah. Bahagianya. Kalau tak dapat ni, kita masih lagi menumpang dengan aku yang buat gini, ya Allah. Aku yang solat ni nak Ramadan, aku nak banyak-banyak buat ibadah. Kita bukan saya cakap tak boleh, tapi kita masih lagi dalam keadaan di situ bukan titiknya. Titiknya adalah penyerahan betul-betul kepada Allah, bahawa apa yang nak kita ibadah nanti Ramadan, wabalilna Ramadan, nak disampaikan kita kepada Ramadan, tetap mentajalikan dirinya, bukan ibadah kita. Minta maaf saya cakap ni dah over sikit lah.
Tapi sebenarnya duduklah di situ, itulah manis dia ada pahit kata Rasulullah SAW. Itu dah tauhid dinding zat. Ya, kita dah mencapainya. Jadi senang. Yang lain semua kita tajalikan ya. Sekian jumpa kita pada kali ini. Cuma saya nak bagi tahu ni kita istighfar ni istighfar yang betul-betul kita minta ampun sampai lebur diri kita. Bukan istighfar yang tak meleburkan diri. Istighfar minta ampun, Allah nak tengok macam mana kita leburkan diri. Kita mengakui kita banyak silap. Apa bentuk silap dia? Kita kumpulkan banyak-banyak. Paling silap besar daripada banyak yang kita kumpul adalah mensyirikkan kau. Iaitu merasa ada diri aku walau sedetik, itu dosa yang paling besar. Kita letakkan dosa tu, ya Allah, tak ada siapa yang boleh ampunkan, dapat bersihkan kesyirikan aku melainkan Engkau ya Allah. Harapan aku 100% tak ada harapan kepada lain. Engkau lah ya Allah. Engkau leburkan aku semua tu kesalahan-kesalahan aku supaya tidak aku ulangi lagi kesyirikan dengan Engkau. Itu dosa yang sangat besar ya Allah. Iaitu merasa ada di diri. Itu kita kena istighfar. Dan istighfar kita kena banyak-banyak istighfar, minta ampun pada Rasulullah juga. Ya. Sebab Rasulullah terlampau lama sangat dia memberi syafaatkan kepada kita untuk kita dapatkan Allah. Tanpa Rasulullah SAW kita tak. Dia dengan syafaat Nabi itu tadi, sifat Allah itu tadi yang kita boleh dapat duduk di jalan ni. Allah hantar pada Rasulullah. Bukan ada banyak, sebenarnya itulah cara Allah Ta'ala nak biar kita berfikir ada tabakoh tingkatan-tingkatan untuk sampai kepada Allah. Padahal boleh terus, biar boleh terus. Tapi Allah tu mengajar manusia begitu. Darjah 1 naik darjah 2, darjah 3. Dulu kita umur 7 tahun tak tahu apa benda, dia ajar tingkat-tingkat Allah Ta'ala ajar sebenarnya. Nampak macam kita belajar sekolah ni, lepas tu sekolah menengah, masuk lagi college, masuk universiti, masuk dah tak ada universiti pun belajar lagi. Maknanya sebenarnya semua ilmu pelajaran tu daripada Allah semua. Jadi kita dah faham situ kan. Jadi banyak-banyak kita lupa kadang-kadang kita nak istighfar minta ampun pada Rasulullah. Jangan lupa. Kemudian ibu bapa kita, keliling kita, banyak jadi maksiat ni, banyak balik rosak ni sebab kita. Aku yang menanggung ya Allah. Kena ada buat gitu. Kalau nak jadi ahlullah, nak bagi rahmatan lil alamin macam Rasulullah, aku yang menanggung dosa-dosa umatku. Berani kerana hak. Kita tak nak yang lain masuk zaman kita ni, masuk dapat azab Allah, lupa pada Allah. Kita tak nak. Kalau dia berlaku tu, aku punya sebab ya Allah, aku tak pergi dekati dia ya Allah. Macam mana Rasulullah orang Yahudi bawa dalam keranda kan, jalan depan Rasulullah hormat bangun. Sahabat kata tu bukan. Rasulullah diam, dah jauh tak nampak. Rasulullah kata, aku rasa bersalah sebab aku tak pergi pada orang Yahudi ni. Tak sempat aku nak. Wah, perlu ada sifat. Orang hantar WhatsApp, dia hantar dalam grup. Dia nama dia Anthony, apa benda Anthony, nama bukan Islam lah, Kristian. Dia masuk dalam grup orang Islam. Dia bagi salam, dia dah ikut rentak orang Islam. Alhamdulillah. Bila dia dalam grup tu, mak bapak dia meninggal atau sahabat dia meninggal, innalillahi, dia tu dia hantar. Kan? Kita pun marah. Apa ni Anthony ni, dia bukan Islam, dia sebut nama Allah. Bismillah, kan? Jangan marah dulu. Memang kita perlu ada marah sebab dia ucap salam, dia tak tahu apa sesalam. Assalam tu kan mendoakan orang sedangkan dia belum selamat, dia belum Islam, belum kenal Allah, belum kenal diri, dia bagi salam, dia tak faham. Jadi jangan salahkan dia tak faham. Jangan kau marahi. Memang betul dia tak boleh. Tapi kau berdekati dia, ajar dia dulu. Ataupun kau yang tak faham sebenarnya yang kau marah sangat. Jadi kita kena faham. Sekarang ni kita kena dekati dia dulu. Jangan nyalahi dulu. Kasih sayang ke dah belum? Biarlah dia nak sebut sementara ni alhamdulillah. Jangan kau letak pandai-pandai hukum. Tak boleh. Dia ni ahli neraka. Dia ni kotor, mana boleh sebut nama Allah. Janganlah hukum macam tu dulu. Macam mana dia nak masuk Islam kalau kau dah hentam dia? Dia dah boleh sebut tu, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dia sebut tu dengan aku yang kena fahamkan. Sekarang dia seolah-olah dia nak Allah, kena sangka baiklah. Ini kau hentam lama-lama dia tak nak sebut dah kau susah. Dia punya Tuhan sama Allah juga sebenarnya. Tapi bila kita ada emosi yang jenis macam tu, kita rasa kita betul, dia tu tak betul. Itu yang jadi pangkalnya, jadi kerosakan. Jangan. Kita duduk aja dengan Allah. Salah betul jangan pandang. Jangan pandang dia iblis punya watak ke, dia malaikat punya watak. Jangan kita pandang siapa yang bagi tu. Dan kita sentiasa dengan Allah. Kita nampak tu semua pemberian Allah. Walau baik walau buruk.
Alhamdulillah. Ya, mohon maaf atas kesalahan kesilapan ada kediri yang dalam saya sampaikan. Saya minta maaf, wa afu minkum, dan terima kasih atas perhatian dan hingga masuk ke lubuk hati rohani kamu. Kamu Allah tak kira manusia apa pun, kamu sebenarnya kamu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.